صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال واحذر. اللهم صل على سيدنا محمد. واحذر. اللهم صل على سيدنا محمد أن تطيعه في العلانية. واحذر أن تطيعه في العلانية وحيث تعلم أنه يطلع عليك وحيث لا يعلم فتقع في الهلاك. قال واحذر. Dan berhati-hatilah. An tuti'ahu, bahawa kamu mentaatinya. Wahdhar an tuti'ahu, dan berawaslah, berhati-hatilah bahawa kamu mentaatinya, yaitu guru yang soleh. Fil alaniyati, di lahiriah kamu. Wa haitsu ta'lamu annahu yattali'u 'alaika, sekira-kira kamu tahu bahwasanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, annahu yattali'u 'alaika, ia mengetahui tentang engkau. Wa ta'sihi, dan kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menderhakainya. Fi sirri, di dalam batinmu. Wa haitsu la ya'lamu, sekira-kira ia tidak mengetahui.
fataqa'u fil halaki, kerana dengan sebab itu kamu akan jatuh dalam kebinasaan. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu taala anhu menyebut, wahdhar, berhati-hati, ataupun berawaslah kamu, an tuti'ahu fil alaniyati, kamu mentaatinya fil alaniyah, pada lahiriah, wa haitsu ta'lamu, sekira-kira kamu tahu, annahu, bahwasanya dia, iaitu guru yang soleh tadi, yattali'u alaika, mengetahui hal kamu, wa ta'sihi fi sirri, tetapi kamu menderhakainya fi sirri, di dalam hati kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu taala anhu memberi satu peringatan, yaitu kamu mentaati guru kamu fil alaniyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yaitu pada zahir sahaja. Tetapi kamu menderhakanya fi sirri, di dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah baca baru ni berkenaan dengan kita dengan guru kita. Yang pertama sekali, kita dengan guru ni kita kena tanggap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena menanggapi dia bahawa tu lampu, bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia serba sempurna. Contoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mengajak sesuatu, dia mengajak satu subjek ataupun satu madah. Contoh kita kata fiqh, mengajak fiqh. Jangan ada di hati, ini ustaz ni pandai kan mengajak fiqh, jangan ada macam tu. Maknanya bila mana kita mengaji kat dia, kita kena rasa ataupun kita kena tanggap bahawasanya dia serba boleh, dia sempurna dalam madah ataupun pelajaran yang kita mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu satu. Ataupun dalam bidang apa yang dia mengajak, kita kena kata dia boleh. Jangan kita tanggap hati kita seperti mana yang saya sebut tadi, boleh ke ustaz mengajak, dia reti ke, dia boleh sungguh ke? Jangan ada macam tu. Baik. Ataupun dalam bahasa yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia seumpama seperti kita naik kereta, orang bawa. Kita naik kereta, orang bawa kereta kita. Ataupun orang bawa kereta dia, kita naik kereta orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di hati tak boleh ada prasangka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan makna kita harap dia bawa kereta, kita harap dalam dia bawa kereta tu, kita harap. Kalau kita tak harap, tidur tak boleh tu. Kita tak boleh tidur kalau kita tak harap orang tu bawa kereta.
Bila kita boleh tidur tu, maknanya kita harap lah. Macam tu dengan guru. Okey. Yang kedua, dengan guru ni, dia kena zahir dan batin. Kita taat kat dia. Maksudnya, peringatan Imam Haddad ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada orang patuh kat ustaz ni luar ya, dalam hati tak. Bila ustaz suruh, dia buat. Tapi dalam hati memberontak. Tu jaga. Wahdhar. Ustaz suruh buat, dalam hati tak puas hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buat kerja yang ustaz dia suruh. Orang ada kerja suruh pula. Kita kerja banyak ni. Tu dia panggil memberontak, ataupun dalam bahasa lain menentang guru. Ada satu orang pelajar ustaz dulu. Waktu mana ustaz duk rajin puasa, orang Kedah kata. Rajin puasa ni maknanya peduli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jaga asrama, pelajar 300 orang. Tahu setiap orang pelajar ni, tahu nama dan tahu perangai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pada tu ada pelajar yang rasa ustaz nak bagi hati kat dia. Jadi nak bagi hati ni maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak bagi dia jadilah. Itu makna nak bagi hati. Nak bagi jadi orang, nak bagi jadi manusia. Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab ada bakat. Ada bakat jadi baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu nak periksa, saya panggil dia. Panggil ni sebabnya nak minta khidmat. Nak minta khidmat. Bila mamai panggil, boleh tak ustaz nak minta tolong sikit? Kamu dah buat apa? Salah Sayyidina Muhammad. Kamu sibuk apa? Dia kata, duk mengapai Ustaz. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi bila cara jawapan tu duk mengapai, maknanya apa? Maknanya ustaz kacau dia lah, ganggu dia sebab dia duk mengapai. Tak apa tu dia balik pergi. Ustaz puasa tak? Puasa. Sedangkan kalau dia kata tak apa Ustaz, saya buat apa Ustaz, saya nak suruh saya buat. Padahal kalau dia kata macam tu kan bagus. Faham tak? Mungkin dia akan dapat lebih daripada yang dia mengapai tu, tapi dia tak kerti. Dia anggap dia mengapai tu besar lagi daripada dia khidmat dekat ustaz dia. Jadi subhanallah, akhirnya kita duk harap, akhirnya gelong. Tu yang disebut dengan fataqa'u fil halaki, kamu akan jatuh dalam kebinasaan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jatuh dalam kebinasaan ni maknanya dia tak jadi macam ustaz dia nak lah. Macam mana yang ustaz nak tak jadi. Dia ni, murid ni dia jadi ikut yang ustaz nak. Seperti mana pemisalan yang diberi oleh para ulama, seperti ibu penyu dan anak-anak dia. Penyu ni bila mana dia bertelur di pantai, Allah Sayyidina Muhammad, kita pun tak tahu penyu ni bertelur macam mana, tak pernah study. Bila dia bertelur di pantai, mungkin dia korek
Pasir, lepas tu dia bertelur, lepas tu dia kambuh, dia pi. Dia masuk laut balik. Bila sampai masa dia nak ram telur tu, sampai masa nak meneteskan telur tu, dia naik balik darat. Bila dia naik balik darat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tengok, dia menetes sekok. Jadi bila menetes ni, tak ada satu ekor pun penyu yang masuk, yang naik ke darat. Semua akan masuk laut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua akan masuk ke laut. Tak ada yang naik ke darat. Macam mana yang boleh reti masuk laut? Bertelur, menetes, masuk laut, tak naik ke darat. Macam mana boleh reti tu? Kata ulama, dengan pandangan ibu dia pada dia. Jadi bila bertelur tu, mak dia tengok, ibu dia tengok setiap anak dia ni. Jadi semua masuk laut. Begitulah murid dengan guru sallallahu alaihi wasallam. Jangan bagi hilang pandangan ustaz ya. Faham tak? Maknanya kepercayaan tu yang bagi hilang. Siqah ustaz pada kamu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanggapan baik ustaz pada kamu tu jangan bagi hilang. Dengan bagi hilang kepercayaan. Bila tak hilang kepercayaan, selagi itulah kamu akan selamat. Sebab itu Imam Syafi'i ngaji depan Imam Malik, buka helaian kitab ni pun tak bunyi, sereh tu tak bunyi. Sebab mengaji ni orang dulu-dulu, mereka terlebih dulu mempelajari adab sebelum mereka belajar hal lain-lain. Seperti mana berkata para sahabat Nabi, nahnu nata'allamul adab qabla al-Quran. Kami terlebih dulu mempelajari adab sebelum kami mempelajari Al-Quran. Maka sebab itu orang pondok, kitab pertama mereka mengaji ialah Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'lim Al-Muta'allim, mengajak orang belajar macam mana nak beradab. Adab banyak dengan guru, dengan kitab, dengan kawan. Semua tu ada adab dah, mengaji adab. Sebab adab ni kalau tak mengaji, seumpama adab ni macam gam. Kertas, bila ada gam, lekatlah di, kita nak pekat dia apa? Ilmu kalau tak ada adab, tak lekat ilmu. Sebab itu orang dulu-dulu mereka belajar adab sebelum mereka belajar. So, guru lebih dulu mengajar adab pada anak murid. Kena duduk mengaji begini. Cara dia macam ni. Baik. Jadi bila mana ustaz respect seorang pelajar pada akhlak dan adab. Kalau mengaji pandai sekalipun tapi tak ada adab, jadi tak tinggilah pelajar tu pada pandangan ustaz dia. Imam Syafi'i kali khatah depan Imam Malik tak bunyi. Baik. Pasal apa Imam Syafi'i jaga macam tu? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, supaya tak hilang rasa, di hati guru dia. Kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak hilang di hati guru tanggapan baik guru pada dia. Maksudnya satu orang pelajar takut kalau guru dia kata dia tak ada adab. Tu mudah macam tu, mudah kita faham. Ngaji ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling takut ialah bila mana ustaz kata kita tak ada adab.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya dengan guru kena patuh zahir, kena patuh batin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena patuh zahir, kena patuh batin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya dalam hati sama macam mana luar. Luar kita patuh, dalam hati pun kita patuh juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini dah jadi sunnatullah, tak berubah dah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kamu tidak akan dapati sunnah Allah itu bertukar. Dia tak bertukar lah. Sunnah Allah ni dia tetap. Mana-mana murid yang pada tanggapan gurunya dia baik, dia beradab, maka dia beruntung. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau dah hilang pandangan, jadi dia pun serba tak jadi. Itu je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu kami mengaji dulu, Syekh Nuruddin sebut, kita ni kalau dapat apa-apa kebaikan dalam hidup ni, kita kata macam ni, berkat guru saya. Apa saja dapat berkat guru. Maknanya apa? Makna dengan berkat guru dapat macam-macam. Mafhum daripada situ dia ada satu dipanggil mafhum mukhalafah. Orang lain hidupnya sebab tak jadi, tak berkat. Tak berkat sebab masalah dengan guru dia. Sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Allahumma salli ala sayyidina. Itu sangat penting. Sebab itu, sebab guru ni dia aban ruhiyan. Ayah kita aban jasadian. Guru kita ialah ayah rohani. Rohani dan jasad, lebih lagi rohani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih lagi rohani. Sebab rohani kekal. Jasad bila dikandung tanah dia habis rasa. Tapi roh tetap berpanjangan. Itu nasab ilmu, nasab roh kita ialah ustaz kita. Nasab jasad kita ayah kita. Bin siapa? Faham tak? Bin siapa? Jadi kalau dengan guru, contoh kita kata, ente boleh nahu ni, ente ngaji kat siapa? Saya ngaji kat ustaz ni, ustaz sekian-sekian. Jadi nahu kita tu, ilmu nahu kita, nasabnya ialah ustaz yang mengajak nahu kita. Akhlak ni ngaji mana? Akhlak kami ngaji kat ustaz ni. Nasab rohani kita ialah daripada ustaz tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu anak-anak murid ni dia macam anak-anak kita. Sebab tu kata ulama, in aradta an tanzura ila diyanatil usrah fanzur ila auladiha. Kalau kamu nak tengok kepada agama sesebuah keluarga, lihatlah agama anak-anak dalam keluarga tu. Jadi anak-anak tu macam mana? Rempang ke, buah ke, nakai ke, lemah lembut ke, jaga tu. Orang tengok anak kita, orang tahu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tu? Tu kita didik anak bagi tu bagi elok. Satu masa Syekh Khalil ke siapa kau tak ingat, pengajian di Ukir Mall. Ada budak-budak ni duk hingat. Salah saya duk hingat. Bila duk hingat tu,
Syekh Khalil tegur, anak-anak tu siapa mak ada, siapa ayah jaga. Jangan bagi dia ganggu majlis ilmu ni, majlis mulia. Mak ayah yang tak reti menilai majlis, biar anak dia ingat. Faham tak? Tapi mak ayah yang reti majlis ilmu, mana boleh ni majlis raja, segala raja, majlis Allah. Tu biar anak ingat, boleh duduk pula tu. Pelik, tak reti menilai majlis ilmu. Dia ni kalau anak ingat ni, kalau kami dululah, mak nak main mengaji tu buat pesan, duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Lepas tu mak pula, dia tahu dia anak budak-budak, kalau dia tak boleh kawal, dia tak duduk dalam majlis atas. Surau di atas mengaji di Perut Lanai dulu, mak tak duduk atas. Dia tahu budak-budak bukan reti duduk. Dia mengaji bawah, mak mengaji bawah. Nak mengaji juga, tapi jangan ganggu majlis. Dia jangan kira kita, dia kena kira orang. Faham tak? Kena kira orang kata, nak siapa ni? Orang kena kira orang, kira kita. Kita nak mengaji duduk depan lah, tapi kita kena faham kita ada anak. Dia telah duduk diam, duduk belakang. Hormati majlis. Syekh Khalil pesan, ajak dia menilai, menghormati majlis ilmu. Kalau dia mengingat, kita pesan dah, dia buat, dia ingat juga. Lari sana, lari sini, Sahabat Sayyidina Muhammad. Balik lagi kena abang, tadi mak pesan lah kan, jangan duk ingat. Siapa ingat? Buat cengih sikit, kuti sikit. Nak buat lagi tak? Kena banyak kali buat macam tu, lama-lama dia faham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa, apa nama Syamil? Anak Habib Omar, Habib Salim. Waktu dia budak, dia berlari dalam Darul Mustafa. Habib Omar panggil, Habib Omar itu tolak kepala dia. Tahu tak Darul Mustafa? Mana berhenti dia reti, bagi dia reti. Tempat lain tak apa hang lari. Ni Darul Mustafa. Tu maknanya mengajar adab. Jadi subhanallah, jadi agama anak-anak ni dia ialah bayangan mak ayah. Kalau kita faham, orang tahu. Satu masa dulu, ayah saya dia buat surau atas rumah. Atas rumah tu kami tidur, bahagian satu lagi tu untuk orang kampung main sembahyang. Satu masa sembahyang raya. Sembahyang raya mainlah satu budak. Ayah tak main, mak tak main, budak tu main. Budak tu main sebab kawan-kawan dia main sembahyang raya di rumah. Bila sembahyang ni, bila tahiyat, kita kata asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat tangan tu kan, dia belik tangan kita. Faham tak? Dia tak pernah tengok mak dia sembahyang kot, dia tak pernah tengok ayah dia sembahyang kot, dia pelik tengok. Faham tak? Maknanya anak-anak jaga, dia warna kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak keluar rumah, bukan dia besar lagi pun, dia budak lagi, tapi nak keluar ambil tudung dah. Faham tak? Berarti masalah Sayyidina Muhammad itulah mak dia. Sampai rumah, masuk rumah, buang tudung. Pasal apa dia buang tudung? Dia tengok mak dia kalau keluar rumah pakai tudung, masuk rumah buang tudung, dia ikut. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ada satu orang guru kami, nak kata kawan, bermusahabah. Nak kata guru, memang guru. Ustaz Ahmad Abdullah, yang menantu Tuan Guru Haji Yahya Junaid. Akhlak Masya Allah, ilmu Masya Allah. Satu masa, satu rombongan pelajar
pergi rombongan di Pulau Pinang. Ala Sayyidina Muhammad. Bila sampai di Pulau Pinang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pukul 1 lohok lah. Kira turun-turun bah tu nak pergi jalan, nak masuk lagi lah, nak pergi jalan lagi lah. Rombongan tu nak masuk lawat lagi lah. Satu budak perempuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia turun-turun bah, dia duduk atas divider, dia menangis. Lepas tu cikgu tu, pasal puan teriak ni, pasal puan menangis ni? Dia, cikgu, saya nak semayang. Dia nak semayang. Orang kawan lain turun meneru pergi nak melawat dah, dia nak semayang, dia menangis. Lepas tu subhanallah, barulah orang tahu, anak Ustaz Ahmad. Faham tak? Tu warna anak-anak ni, warna kita kuat agama. Kalau mak ayah pegang kuat agama, anak-anak pun akan kuat pegang agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kamu nak tengok agama sesebuah keluarga, tengok anak-anak. Sebab tu kita ni menjaga anak-anak bagi elok. Kena pesan, jaga perangai, jaga semua. Nanti kalau buat perangai tak elok, malu mak ni, malu ayah ni, tahu tak? Jadi begitu. Begitulah juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah juga murid pada guru juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di perangai guru tu, akhlaknya membentuk muridnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab akhlak ni dia bukan had. Akhlak ni, sebab akhlak ni dia satu pemindahan. Contoh, macam mana nak lahirkan murid yang bertakwa? Mana ustaz mestilah seorang yang juga bertakwa. Satu orang murid yang warak sebabnya gurunya warak. Macam mana hati guru dia, begitu hati muridnya. Dia pindah, dia akhlak ni hati. Faham tak? Akhlak ni dia hati, dia berpindah. Mudah faham virus corona yang orang takut sangat tu sebab dia duk pik orang. Faham tak? Dia apa orang ni? Dia berpindah. Akhlak ni berpindah daripada hati guru ke hati murid. Kalau betul kita ngaji kat satu orang guru, betul kita ngaji, akhlak tu pindah. Dia pindah macam tu. Daripada hati tu dia ada kabel yang kita tak nampak. Dia berpindah masuk dalam hati kita. Kecuali kita tak betul mengaji dengan guru kita. Zahir je betul, hati tak betul, tak ada pindahan apa-apa pun. Walaupun hang mengaji 40,000 tahun sekalipun, tak ada apa kalau tak betul dengan guru. Tapi kalau betul dengan guru, luk sat ya, akhlak masuk lah, insya-Allah. Jaga. Qala fataqa'u fil halak. Ketika itu kamu akan jatuh dalam kebinasaan. Maknanya kalau ikut ustaz ni hanya pada zahir, tapi tak ikut ustaz dalam hati. Mengaji berapa puluh ribu tahun pun tak akan jadi apa-apa. Tak akan dapat apa, bahkan binasa lagi pula. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina. Pengajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah grup infak Masjid Darussalam 1, 8, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23. Khususnya Mawar dan keluarga Melaka, khususnya Nur Haizan Muhammad Ismail sekeluarga, minta disampaikan pahala kepada almarhumah Hajah Safura dan almarhumah Hajah Fatimah daripada Singapura. Khususnya Fatimah Zahrah Baharum Batu Pahat Johor
Isa Abdullah dan Sa'idah Husin sekeluarga Batu Pahat, Muhammad Haikal bin Ishaq dan keluarga serta para arwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya daripada Tanjung Malim, Perak, Rahmah Zaliza dan keluarga, Rozani Nasruddin Ceras, Suzi sekeluarga Kajang, Fizah dan keluarga Kampung Raja Uda, hamba Allah sekeluarga, dan untuk arwah-arwah ibu bapa, nenek moyang Singapura. Muhammad Adib bin Mat Fadli minta sembuh dan sihat sepenuhnya. Muhammad Hairul Nizam bin Haji Hadari minta sembuh daripada Covid, amin. Suhana binti Sungai 2 Batawas Penang. Cik Mah Ahmad, Jalan Kerdas 1 Gombak, hamba Allah dan keluarga Port Klang. Nur Azaz keluarga, Ishaq Abdullah dan Sa'idah Husin keluarga Batu Pahat. Ahmad Rafiuddin bin Abdul Hamid, arwah Cik Engkuyah dan Megat Hitam dan kaum kerabat serta hamba Allah. Seterusnya Ayah Amri, Kampung Raja Uda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati semua penajar kita, semua penginfak masjid, dan kita semua sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan anak cucu kita ialah anak-anak yang soleh solehah, di pelenjuk mata hati kita. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah bimbing untuk selamat daripada kemurkaan dia. Mudah-mudahan anak kita Allah bagi mereka selamat di zaman mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa membimbing kita dalam kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan rezeki yang Allah bagi pada kita rezeki yang berkat dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus memandang kita dengan pandangan rahmat dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada satu pengumuman. Alhamdulillah, Pondok Darsa bercadang dan berazam nak buka satu restoran nasi Arab di Kuala Lumpur. Di mana ni? Di Sentul. InsyaAllah nak mula tu InsyaAllah pada peresmiannya 2 hari bulan ke 1 bulan ni saya beritahu kan. Berapa bulan ni? 2 hari bulan 4. 2 bulan 4 insyaAllah sinar peresmian dia, insyaAllah sinar Muhammad, iaitu sehari ataupun 2 hari sebelum puasa. Jadi kita mula dengan kenduri, insyaAllah selamat lepas tu untuk menjamu perniagaan tu. InsyaAllah Sayyidina Muhammad akan memula dengan buka puasa lah, maknanya tu Sallallahu Sayyidina Muhammad, tolong doa semoga Allah kabul, Allah mudahkan insyaAllah. Jadi semuanya ialah untuk pembangunan pondok dan juga masjid insya-Allah. Jadi Allah bagi kemudahan untuk kita melangkah lagi insya-Allah. Pada kesempatan ni saya nak umumkan kita perlu bekerja. Jadi masya-Allah Sayyidina Muhammad, jadi kalau ada tuan-tuan anak-anak tak ada kerja lagi tu ke apa semua tu, jadi boleh tengok, boleh hubungi Ustaz Midi, boleh hubungi Ustaz Midi, nanti ada link dia no. Jadi insya-Allah kemudian mudah-mudahan dengan kerjasama kita, pakat kerjasama ni, insya-Allah Allah mudahkan untuk kita melangkah ke gerbang jaya insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan boleh tengok link dalam page dan boleh kontak Ustaz Midi untuk pengambilan kerja untuk menjayakan restoran Darsa nama dia insya-Allah, mudah-mudahan Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya.